Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Aizatul Akmal binti Wan Musa bernombor matrik C18A0456 daripada Kreatif Konservasi Warisan. Hari ini saya akan mengaitkan pendekatan seni dengan pemeliharaan. Pendekatan seni adalah untuk menilai nilai estetika yang ada pada sesuatu, dan seni ini membawa masuk kepada sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandungi unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan orang lain. Apa yang saya boleh kaitkan antara pendekatan seni dengan pemeliharaan adalah selepas proses pemeliharaan yang dibuat ke atas sebuah bangunan, contohnya Masjid Ihsaniyah Iskandariah di Padang Rengas, Perak. Sebelum saya meneruskan lagi, saya ingin menyatakan salah satu kepentingan pemeliharaan adalah bangunan warisan mempunyai nilai nostalgia, seni bina, estetik, simbolik, sejarah, dokumentari, arkeologi serta rohani di mana ia dapat dikaitkan dengan pendekatan seni iaitu nilai nostalgia seni bina. Ia boleh dilihat pada Masjid Ihsaniyah ini. Selepas proses pemeliharaan dibuat, seni bina keindahan yang terdapat pada Masjid Ihsaniyah ini adalah bentuknya berupa seni segi empat bunjur atau dikenali sebagai bujur sangkai buron. Selain itu, seni bina yang terdapat pada masjid ini adalah menggunakan motif ukiran ikan hiu dan pucuk kacang pada kepala tingkap diserikan dengan ukuran bulan sabit bintang pecah 5. Seterusnya, keseluruhan dinding Masjid Ihsaniyah Iskandariah diperbuat daripada ayaman buluh yang dikenali sebagai kelarai bong poton belian yang merupakan satu seni bina bagi rumah tradisional Melayu Perak. Selepas proses pemeliharaan dibuat ke atas Masjid Ihsaniyah Iskandariah ini, terdapat banyak perubahan yang berlaku ke atas masjid ini dan mempunyai nilai keindahan yang lebih tinggi. Pembinaan semula masjid lama ini menjadi lambang kepada keunikan seni bina Melayu yang terdapat di masjid tersebut. Paling nyata adalah dinding dikenali sebagai repas yang diperbuat daripada ayaman buluh. Itu saja yang saya dapat kaitkan pendekatan seni dengan pemeliharaan Masjid Ihsaniyah Iskandariah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walimatul Khulia binti Mat Yasin bernombor matrik C18A0447 dari Elektif Kesusasteraan Warisan. Dalam video ini saya akan mengaitkan teori estetika dalam elektif saya. Teori estetika adalah ilmu yang berkaitan dengan seni keindahan. Seperti menurut Muhammad Haji Saleh mengatakan bahawa estetika ialah menilai teks sastra dengan merujuk kepada aspek keindahan. Oleh itu, dalam makna kesusasteraan itu sendiri mencerminkan sifat indah yang ada pada karyanya. Maka, sastra menjadi indah dengan adanya bait-bait bahasa yang cukup indah. Menurut Suhaimi Abdul Aziz, sastra adalah satu bentuk seni yang menggunakan bahasa seperti dalam puisi tradisional yang mempunyai bentuk-bentuk rangkap yang tersusun cantik dengan susunan bahasa yang indah, di mana estetikanya itu dapat memberikan kesan penghayatan kepada khalayak khususnya. Karya dalam puisi tradisional seperti pantun, gurindam, seloka, teromba, talibun dan sebagainya mempunyai bahasa-bahasa yang estetik dan menjadikan bahan kolektif yang tinggi dalam nilai seninya. Puisi ataupun karya-karya sastra menjadi estetik apabila pemilihan kata dapat dibentuk dengan gaya-gaya bahasa seperti hyperbola, personifikasi, metafora dan sebagainya bertujuan untuk memperindahkan sesuatu ungkapan dalam sesuatu puisi. Bukan itu sahaja, setiap puisi tradisional mempunyai fungsi dan kepentingannya yang tersendiri dalam menyampaikan makna dan maksud yang tersurat maupun tersirat untuk dijadikan sebagai pengajaran. Pengarang menggunakan pendekatan bahasa estetik untuk dijadikan pengajaran secara halus serta menggambarkan pemikiran masyarakat Melayu yang bijaksana dalam menyampaikan makna dalam seni sastra. Sebagai contohnya, saya mengambil contoh buku Sekalung Budi Seuntai Bahasa.
Buku ini merangkumi puisi tradisional pantun. Sebagai contohnya dalam muka surat 111, burung merak terbang ke laut, sampai ke laut mengangkat sarang. Sedangkan kapar tak hanyut. Ini kan pula kemarau panjang. Cahaya bulan diliput awan, dipuput bayu awan berlalu. Hasrat hatiku padamu Tuan, malang diriku Tuan tak tahu. Dalam perlak ada kebun, dalam kebun ada tanaman. Dalam gelap ada pantun, dalam pantun ada mainan. Dalam pantun ini menggunakan bait-bait bahasa yang cukup indah dan memerlukan pemikiran yang cukup tinggi untuk memahami di sebalik pantun-pantun tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Hasnun, C18A0248. Saya dari elektif warisan budaya yang akan membentangkan berkaitan dengan subjek iaitu apresiasi estetika. Di sini saya akan memfokuskan dalam warisan budaya iaitu warisan dan seni persembahan dalam bentuk teori estetika. Seni ni adalah bermaksud kebenaran, keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung ciri-ciri estetika, etika dan logika. Menurut dari Imam Al-Ghazali, dia menyatakan seni itu adalah melalui pandangan kecantikan dan keindahan di mana ia lahir daripada diri sendiri dan tidak untuk yang lain. Malaysia sememangnya kaya dengan pelbagai genre seni persembahan Melayu iaitu sama ada muzik, teater, tarian, silat, bangsawan ataupun wayang kulit yang ada menjadi daya tarikan. Oleh itu, terdapat beberapa contoh yang boleh diambil iaitu dalam bentuk teori estetika iaitu seni tari yang menghasilkan sama ada iaitu ciptaan manusia yang menggunakan gerak tubuh sebagai suatu keindahan. Gerak dalam tari ni dia mempunyai fungsi iaitu sebagai media mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dan koreografer. Seperti tarian upacara, iaitu dia merupakan tarian jenis yang digunakan untuk acara keagamaan atau upacara penting lainnya. Selain itu juga seni teater dia menggunakan dasar yang mencakupi kemampuan memahami dan berkarya melalui teater iaitu kemampuan memahami dan membuat naskah, berperanan di bidang lakonan, kemampuan juga dalam memahami dalam membuat kedudukan atau teknik di pentas panggung dan penciptaannya, suasananya sebagai perangkat tambahan dalam membindangi seni teater iaitu sebagai contoh yang boleh diambil iaitu dalam media hiburan. Di mana seni teater ini dia merupakan sebagai media hiburan iaitu teater sudah yang dipersiapkan dalam sebelum pementasan dengan harapan agar penonton terhibur. Seterusnya seni teater ini juga dia merupakan bahagian dari keseluruhan kesenian di mana dia bermedia ungkap suara dalam wujud berperanan. Cara atau teknik ini dia lebih kepada mengutamakan terciptanya lakonan, pembawaan, diksi, intonasi dan pengaturan secara konsisten. Ini menunjukkan teori estetika ini dalam bentuk warisan dan seni persembahan dapat membangkitkan perasaan manusia melalui panca indera. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Farhana binti Cik Fauzi, C118A0420 dari Elektif Warisan Budaya. Saya akan membentangkan teori estetika yang diaplikasikan dalam Elektif Warisan Budaya. Seperti yang sedia maklum, dalam kos Warisan Budaya terdapat 6 subjek kos yang saya pelajari dan hanya 3 subjek kos sahaja yang saya akan kaitkan dengan teori estetika. Estetika adalah istilah yang lebih luas, tidak hanya merujuk kepada karya seni yang diciptakan, tetapi juga mengenai masalah rasa pada umumnya. Estetika juga merupakan kajian deria, emosi atau pertimbangan yang mengaitkan antara sentimen dan cita rasa. Ia merupakan subdisiplin atau cabang falsafah iaitu aksiologi. Cabang ini sering dikaitkan dengan falsafah seni. Seni adalah sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandungi unsur-unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan orang lain. Seterusnya, subjek pertama yang saya akan kaitkan dengan teori estetika adalah subjek pemeliharaan warisan budaya. Dalam subjek ini, seni dinikmati dengan menggunakan penglihatan panca indera yang saya dapat lihat daripada bangunan-bangunan lama. Bangunan-bangunan lama ini mempunyai dinding yang dilukis dengan corak-corak seni yang menarik. Setiap corak yang dilukis mengandungi penceritaan dan emosi yang berbeza untuk disampaikan kepada pelancong. Selain itu, subjek kesusasteraan dan warisan budaya juga saya dapati seni sastra iaitu aktiviti-aktiviti yang dihasilkan oleh manusia yang menggambarkan seni keindahan dalam bentuk kata-kata, baik ditulis ataupun disuarakan. Contohnya tulisan, puisi dan kaligrafi. Akhir sekali, subjek seni persembahan dan warisan budaya. Nilai estetika dapat dilihat melalui karya seni yang dipamerkan dengan pelbagai kreativiti dan rangkuman seni yang tersusun dan indah. Contohnya seni tarian, seni nyanyian, seni teater dan sebagainya. Secara kesimpulannya, ketiga-tiga subjek warisan budaya ini amat sesuai untuk dikaitkan dengan teori estetika. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nur Aliyah binti Kamarul Baharin. Nombor matrik saya C18A0419. Saya mengambil elektif warisan budaya sebagai elektif utama yang terdapat di dalam jurusan pengajian warisan. Saya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yang merupakan ahli falsafah berbangsa Jerman. Beliau menyatakan bahawa keindahan akan terhasil apabila sesuatu objek atau sesebuah karya itu dinilai melalui rasa kepuasan. Kepuasan yang dimaksudkan ini ialah berkaitan dengan cita rasa. Menurut beliau, cita rasa ialah sesebuah karya melalui rasa puas atau tidak puas itu dipengaruhi oleh minat. Ahli falsafah ini mengemukakan dua bahagian keindahan. Yang pertama ialah keindahan yang tulen, berfokus kepada objek semula jadi seperti bunga, burung, kulit kerang dan seni yang tidak meniru objek atau realiti. Kedua ialah sandaran. Ia menyedarkan kita akan kesempurnaan sesuatu objek berhubung dengan idea yang tersedia terhadap jenis dan gunanya. Antara kaitan teori yang dikemukakan oleh beliau ini dapat mengaitkan elektif warisan budaya yang saya pelajari, iaitu keindahan warisan ketara dan tidak ketara. Keindahan warisan ini boleh dikaitkan kerana ia menimbulkan rasa kepuasan apabila dapat mempelajari warisan-warisan yang unik yang terdapat di Malaysia. Sebagai contoh, keindahan tidak ketara ini dapat dikaitkan dengan sebagai seni persembahan yang memerlukan bakat yang semula jadi untuk mendalami seni-seni yang tersirat dan juga seni tekat yang menggunakan motif corak bunga sebagai perhias di atas kain baldo. Kemahiran ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mahir.
Selain itu, warisan tidak ketara pula, warisan ketara pula ialah seperti bangunan-bangunan yang mempunyai seni bina seni bina yang indah. Oleh itu, elektif warisan budaya ini menarik kerana dapat memahami dan mempelajari warisan-warisan yang ada di Malaysia dan di dunia. Tambahan pula, ia memberi maksud keindahan yang sebenar dalam konteks warisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuliana binti Bahari, nombor matrik C18A0416. Saya merupakan pelajar elektif warisan kebudayaan. Oleh itu, saya akan mengaitkan elektif warisan kebudayaan dengan teori estetika. Terlebih dahulu, teori estetika ini melibatkan nilai keindahan. Menurut Wilhelm, beliau menyatakan bahawa nilai keindahan itu haruslah dinikmati dengan daya dan mengerti dengan daya intelek. Sebagai contoh, di dalam warisan kebudayaan, saya mempelajari berkenaan warisan ketara dan warisan tidak ketara. Kedua-duanya warisan ini mempunyai keindahan yang tersendiri. Secara ringkasnya, nilai keindahan terhadap warisan tidak ketara itu boleh dilihat daripada aspek seni persembahan seperti teater, makyung, tarian dan sebagainya. Melalui seni persembahan ini, kita boleh melihat daripada gerak-geri tari yang menunjukkan nilai keindahan tersebut. Manakala untuk warisan ketara pula, kita boleh lihat daripada objek warisan itu memperlihatkan nilai keindahan daripada sudut identitinya. Sebagai contoh, keris Melayu memperlihatkan nilai keindahan dari sudut keunikan, kecantikan dan identitinya yang tersendiri. Selain itu juga, saya turut mempelajari mengenai pengurusan dan pemeliharaan warisan. Kedua-dua ilmu tersebut mengajar saya untuk menjaga dan mengurus suatu warisan. Jelaslah di sini bahawa elektif warisan kebudayaan ini ada kaitan dengan teori estetika yang menunjukkan nilai keindahan terhadap suatu warisan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nadia Fatihah, nombor matrik C18A0454 akan memberi sedikit kefahaman tentang teori yang diaplikasikan dalam warisan budaya. Teori atau lebih dikenali sebagai prinsip am yang digunakan untuk pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan, manakala etik pula dikenali sebagai prinsip atau nilai-nilai akhlak yang dipraktikkan dan menjadi pegangan oleh sesetengah komuniti maupun pegangan individu, seseorang individu seperti adat dan budaya. Seterusnya, teori etik ini juga membincangkan tentang gerak-geri dan tingkah laku yang diamalkan oleh masyarakat yang telah mengamalkan budaya maupun adat tersebut sehingga menjadi identiti dan lambang kepada masyarakat tersebut. Selain itu, warisan budaya ini juga menerapkan atau membicarakan unsur-unsur yang mempunyai adat dan budaya, seterusnya diguna pakai oleh masyarakat dan kebanyakan sesebuah masyarakat itu telah mempraktikannya di Malaysia. Sebagai contoh, sambutan hari perayaan bagi sesebuah kaum di Malaysia seperti Hari Deepavali acap kali disambut oleh sesetengah individu atau individu utama, kaum utama, bangsa utama iaitu India. Namun, aktiviti sambutan perayaan Hari Deepavali ini juga disambut baik dan diterima baik oleh kalangan masyarakat selain daripada bangsa India. Di sini jelaslah bahawa warisan budaya di negara kita memainkan peranan yang penting dan adanya sikap toleransi di antara bangsa dan sesebuah bangsa yang lain. Akhir sekali, teori etik ini juga bersifat mengawal tingkah laku manusia, terutamanya dalam pembentukan akhlak. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Fatina Jiha binti Mak Daud, nombor matrik C18A0063 akan membentangkan mengenai teori estetika yang diaplikasikan dalam elektif warisan budaya. Dalam kos warisan budaya terdapat 4 subjek kos yang saya pelajari dan hanya 3 subjek kos yang saya akan kaitkan dengan teori estetika ini. Salah satunya adalah subjek
pemeliharaan warisan budaya, warisan kesusasteraan dan warisan seni persembahan. Seni adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandungi unsur keindahan serta mampu membangkitkan perasaan orang lain. Keindahan pula mestilah dinikmati oleh deria, perasaan dan daya intelek. Saya akan kaitkan seni keindahan ini yang saya dapat kenal pasti. Dalam subjek pemeliharaan warisan budaya, saya kenal pasti seni keindahan dalam mengkaji struktur bangunan dan monumen lama jelas menggunakan penglihatan panca indera. Saya dapat mengamati struktur bangunan lama tersebut mempunyai nilai estetik serta nilai sejarah. Nilai estetik pada struktur bangunan ialah seni reka bentuk yang mempunyai ciri klasik dan tradisional. Dalam subjek warisan kesusasteraan, saya dapati seni sastra iaitu kreativiti manusia yang menggambarkan keindahan dalam bentuk kata-kata, baik ditulis atau disuarakan. Contoh keindahan seni sastra ini dapat dilihat pada puisi, tulisan dan kaligrafi. Seterusnya, warisan seni persembahan pula dapat saya kenal pasti keindahan persembahan yang dimainkan seperti seni tari, teater dan muzik. Seni tari dapat dilihat keindahan dari aspek gerak tubuh. Keindahan tarian ini juga dapat kerana tarian menunjukkan pergerakan yang serakam dan tersusun. Manakala teater pula keindahan dari aspek lakonan, pembawaan watak, diksi, intonasi serta pengaturan secara konsisten. Keindahan seni muzik pula dapat kita dengar daripada alunan alatan muzik yang dimainkan, terhasilnya bunyi yang dapat membangkitkan perasaan orang lain. Itu sahaja penjelasan saya mengenai aplikasi teori estetika dalam elektif warisan budaya.